Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin, nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pencinta ilmu, para pencinta Al-Quran dan Sunnah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi yang ceria ini, Sabtu 1 Rajab 1445, bersamaan dengan 13 hari bulan 1 2024, kita panjatkan kesyukuran pada Allah Azza wa Jalla kerana pada pagi ini kita dapat mula pengajian kita dalam tafsir surah Ali Imran. Surah Ali Imran, surah yang ketiga, masih lagi di dalam juzuk yang ketiga. Surah yang ketiga, juzuk yang ketiga. InsyaAllah kita baca 2-3 ayat sebagai tanda jadi, ambil berkat. Kemudian kita akan undur mencari muqaddimah surah dan mencari beberapa intisari, fadilat, kelebihan dan juga munasabah surah yang mulia ini, insyaAllah. Bagi pelajar yang ada tafsir pimpinan Jawi, muka surat 95. Buka 95, kita baca ayat, kemudian kita undur ke muqaddimah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi wa anzala التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. Baik, balik kepada muqaddimah. Undur ke muka surat 94. Suratu Ali Imran. Suratu Ali Imran. Kenapa nama dia Surah Ali Imran? Tengok ni. Dinamakan Surah Ali Imran kerana dia menceritakan perihal keluarga Imran. Kerana kisah mereka ada disebutkan mulai dari ayat 33. Dari ayat 33 akan Allah Ta'ala sebut cerita siapa? Cerita Ali Imran. Nama dia yang pertama, tulis. Nama dia yang pertama Ali Imran. Surah Al-Imran. Sebab apa? Sebab dalam surah ni ada kisah keluarga Imran. Satu. Dan nama dia Ali Imran ini disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalil di mana? Hadis An-Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu qala, dia kata, aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yu'ta bil Quran yaumal qiyamati wa ahli alladhi kanu ya'malu nabi. Pada hari kiamat nanti Allah Ta'ala bawa Quran
dan orang-orang yang ikut Quran, yang beriman dan beramal dengan Quran, taqdumuhu suratul Baqarah wa Ali Imran. Depan dia surah Baqarah dan surah Ali Imran. Jadi Ali Imran dengan Baqarah ni kembar, sebab dia jadi sekali fadail dia. Tengok dalam bab fadilat nanti sama. Nabi kita kembar dua surah ni. Tulis hadis ini rawahu Muslim. Nama yang kedua, tulis pelajar. Nama yang kedua surah ini nama dia Az-Zahrawaini. Payah nak tulis. Az-Zahrawaini makna dua cahaya. Dua yang bercahaya, an-nayyiratan, dua yang bercahaya. Cahaya dengan mana? Dengan hidayah yang terkandung dalamnya. Siapa dia baca, siapa dia beramal, siapa dia ikut, mereka akan dapat cahaya hidup di dunia di bawah panji Al-Quran, dan di akhirat esok mereka akan dapat cahaya untuk berjalan melintasi sirat menuju ke syurga. Allahumma amin ya rabbal alamin. Mana dalil? Dalilnya hadis Abi Umamah Al-Bahili. Dia dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Iqra'uz Zahrawaini, bacalah oleh kamu akan dua yang bercahaya. Apa dia? Al-Baqarah wa surata Ali Imran. Surah Baqarah dan surah Ali Imran. Maknanya yang kita nak di sini, nama surah itu disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan nama Zahrawaini. Hadis ini rawahu Muslim. Baik, itu dari sudut nama surah. Tengok dalam mukadimah pimpinan, dia kata surah ini diturunkan di Madinah. Surah ini madaniyatun. Surah ini madaniyatun, nazalat ba'dal hijrah, turun selepas Nabi kita hijrah ke Madinah. Wa naqalal ijma'a ala zalika adadum minal mufassirin, ramai di kalangan ulama tafsir menukilkan ijma' dan dalam masalah ini. Jadi tuan-tuan kena ingatlah. Berapa ayat dia ada? Mengandungi 200 ayat. Ali Imran ada 200 ayat. Panjang pula kita. Nah, Baqarah kemarin berapa ayat? 200 apa? 286. Kena ingat dia punya maklumat ni. Al-Baqarah 286, Ali Imran 200, diturunkan di Madinah ba'da Al-Anfal. Surah Al-Anfal, kemudian mari surah apa? Surah Ali Imran. Baik, para pelajar sekalian, kita pergi kepada fadilat surah. Fadilat surah. Fadilat surah ni apa dia fadilat dia? Ada banyak fadilat. Yang pertama, surah Ali Imran tuhaju an sahibiha yaumal qiyamah ma'al Baqarah. Surah Ali Imran ni akan bersama dengan surah Baqarah akan menjadi peguam kepada orang yang membaca dan beramal dengannya pada hari kiamat. Tadilah hadis Abi Umamah Al-Bahili tadi, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Quran, hendaklah kamu baca Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi, kerana Quran ini akan datang memberi syafaat kepada orang yang membacanya pada hari kiamat. Kemudian sambung hadis tadi. Hadis Abu Umar, Iqra'uz Zahrawaini, baca oleh kamu akan dua yang bercahaya. Sebab apa cahaya? Sama ada cahaya muka orang itu cerah, ataupun cahaya diberi kepada dia untuk dia berjalan dalam gelap di akhirat. Termasuk juga cahaya di dunia ini di bawah panji Al-Quran, iaitulah surah Baqarah dan surah Ali Imran. Dengar ni, fa innahuma ta'tiyani yaumal qiyamah, dua surah ni datang pada hari kiamat, ka'annahuma ghamamatan,
macam awan. Dua surah ni macam awan tuduh kita. Au ka'annahuma ghayayatani, ataupun dua payung peneduh. Allahu akbar. Au ka'annahuma firqan, ataupun mereka macam sekawan burung min tairin sawafin, tairin sawaf, burung yang duduk sambung di langit jadi gelak kita. Tuhajjani an ashabi ma, berhujah, menjadi pembela peguam bagi orang yang beramal dengan dua surah ini. Dia mari, dia yang cakap, kita duduk belakang dia. Hadis ini rawahu Muslim. Hadis mula-mula tadi kita baca, hadis An-Nawas bin Sam'an, dia dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut tentang yu'ta yaumal qiyamati yu'ta bil Quran yaumal qiyamati wa ahli alladhi kanu ya'maluna bihi. Quran datang bersama dengan orang-orang yang beriman dengan dia dan beramal dengannya. Taqdumuhu suratul Baqarah wa Ali Imran. Depan dua surah ni jadi guide, jadi kepala. Wa daraba lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salasat amyal. Nabi kita kata 3 batu. Wallahu alam. Ka'annahuma, sama tadi, ka'annahuma ghayayatan, dua ni macam awan, macam peneduh, macam payung yang menutup kita daripada panas pada hari kiamat. Allahu akbar. Ataupun macam burung. Yang pentingnya dua hadis ni kelebihan dua surah ini. Kelebihan yang kedua, ta'zimus sahabah radhiyallahu anhum liqari'il Baqarah wa Ali Imran. Para sahabat membesarkan, mengagungkan, memuliakan orang yang boleh baca surah Baqarah dan surah Ali Imran. Orang yang hafal dua surah ni, maka dia jadi orang dimuliakan. Mana dalil? Dalilnya an Anasin radhiyallahu anhu qala, dari Anas, kana ar-rajulu idza qara'a al-Baqarah wa Ali Imran, kalau ada orang di zaman sahabat yang boleh baca surah Baqarah dan surah Ali Imran, dia hafal dua surah ini, jadda fina, yakni azuma, besarlah kedudukan dia, dihormati oleh orang. Wa fi riwayatin yu'addu fina azima, jadi orang ingat dia ni satu orang yang besar kedudukannya. Udda fina za sya'nin, ataupun orang yang dianggap ada kedudukannya, orang yang ada kedudukannya di kalangan sahabat, siapa dia hafal dua surah ni. Jadi para pelajar, siapa nak jadi orang mulia, hafal dua surah ini. Jangan hafal saja macam burung kakak tua, burung tiung, tapi kita hafal, kita faham dan kita beramal dengan dia, baru jadi. Habislah kita. Maqasidus surah, objektif surah ni apa dia? Dia panggil maqasidus surah. Ada 3 objektif besar dalam surah ini. Yang pertama, min ahammil maqasidil lati tadammanatha suratu Ali Imran. Yang pertama, isbatu wahdaniyatillah, nak mengisbatkan keesaan Allah Ta'ala serta menegakkan dalil dan hujah bahawa Allah Ta'ala tu esa, tunggal, tak ada siapa yang sekutu dengan dia. Maqasid yang kedua, bayanu ahammiyati aqidatil wala'i wal bara', menyatakan kepentingan akidah wala', kepatuhan kepada Allah dengan Rasul dan ikut orang Islam, serta berlepas diri daripada syirik dan segala musyrikin. Wat tahzir, memberi amaran keras daripada mengambil orang kafir menjadi ketua ataupun wilayah ke atas orang muslimin. Dan juga dalam surah ini memperincikan tentang kedudukan ahlul kitab. Ahlul kitab. Tanda pelajar, ini fakta. Nazala, turun awal surah Ali Imran ini ila 83 ayah.
daripada awal surah Ali Imran yang kita akan baca ni insya-Allah sampai ke ayat 83. Sampai ayat 83, fi wafdi Najran, yang akan mencerita tentang kedatangan Nasara, puak-puak Nasara Najran, mari nak berdebat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walihadza kana ammatus surah fi sya'nil Masih Isa. Banyak ayat dalam surah ni menceritakan tentang kedudukan Nabi Isa alaihissalam. Jadi puak-puak Nasara Najran ni mari bila datang bertemu dengan Nabi pada tahun yang ke-9 Hijrah. Maknanya surah Ali Imran ni mutaakhir. Mutaakhir. Pandai daripada 1 hingga 83. Fakta dianya tentang perdebatan dengan Nasara yang datang dari Najran. Najran tu dekat Yaman lah ni. Adalah Saudi lagi tapi sepada Yaman. Maksud yang ketiga, al-ihtimam bi jawanib tarbiyati, mengambil berat tentang sudut pendidikan, tarbiyah, taujih wal irsyad, bimbingan, didikan kepada orang mukmin insya-Allah. Baik. Tengok kitab kita ni, dalam kitab mukaddimah mukaddimah pimpinan dia kata apa sini? Kisah keluarga Imran ini menerangkan perihal Nabi Isa alaihissalam yang sebenarnya dan kesesatan kaum Nasara Kristian Najran yang mari balah dengan Nabi, dan semua Kristian sampai kiamat yang mensifatkan Nabi Isa sebagai Tuhan atau anak Tuhan. Ini karut dia. Pada umumnya surah ini menggambarkan keadaan umat Islam di Madinah setelah mereka mencapai kemenangan yang besar di medan perang Badar dan berjaya menghancurkan tentera kafir musyrik yang menceroboh. Kemenangan umat Islam ini menyebabkan kaum Yahudi dan munafik di Madinah marah kerana hasad dengkinya, lalu merancangkan berbagai-bagai pakatan jahat terhadap umat Islam. Sebab itulah Allah Ta'ala mengingatkan sebagaimana disebut dalam banyak ayat-ayat suci yang terkandung dalam surah ini, supaya umat Islam sentiasa sedar dan berwaspada terhadap golongan-golongan kafir yang memusuhi Islam. Apa yang telah dilakukan dan sedang dilakukan oleh orang-orang kafir itu, sama ada mereka Yahudi atau Nasara atau komunis atau sebagainya, terhadap Islam dan umat Islam, makin menjelaskan hakikat ini. Dalam surah ini ditegaskan tentang kemuliaan dan keistimewaan yang telah diberikan oleh Allah Ta'ala kepada umat Islam selagi mereka tetap setia menjalankan 3 dasar Islam yang utama, iaitu kamu wahai umat Muhammad adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan bagi faedah umat manusia, kerana kamu menyuruh yang berbuat baik, 1, melarang daripada benda mungkar, 2, dan beriman kepada Allah. 3 komponen ni tak boleh pisah. Beriman, amar ma'ruf, nahi mungkar. Dalam surah ini ditegaskan tentang kemuliaan dan keistimewaan yang telah diberikan. Baik. Kemudian diterangkan pula tentang peristiwa peperangan Uhud dan sebab-sebab yang menjadikan orang-orang Islam gagal dalam peperangan itu, iaitu sebahagian di antara mereka melanggar perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk menanamkan semangat perjuangan jihad dalam jiwa orang-orang yang beriman, maka Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan dalam surah ini bahawa orang-orang Islam yang telah gugur syahid dalam perjuangan membela Islam bukanlah orang yang mati biasa dan lenyap dengan tidak disebut-sebut dan dikenang. Bahkan mereka hidup secara istimewa dan meningkat ke tempat yang mulia di sisi Allah dengan dilimpahi nur dan bersenang-senang segala nikmat, dengan segala nikmat yang telah disediakan oleh Allah Azza wa Jalla dalam syurga. Itu nama dia, mereka itu syuhada, orang yang mati syahid di sisi Allah Azza wa Jalla. Tamatlah mukaddimah.
Sekarang kita ambil susunan secara bernombor dalam Al-Muharrar. Tanda molek lah, ada 13 poin utama dalam surah ini. Boleh, yang pertama, bayanu wahdaniyatillahi tabaraka wa ta'ala al-mutlaqah. Dalam surah ini menyatakan keesaan wahdaniyah, keesaan Allah Ta'ala yang mutlak. Tak ada siapa boleh cabar, tak ada siapa boleh ganggu. Wa taqrir at-tauhid, dan nak mentakrir, menetapkan tauhid itu dalam 3 dimensi, iaitu tauhid al-uluhiyah. Kita kenal Allah Ta'ala sebagai Tuhan yang berhak, yang wajib disembah. War rububiyah, Allah Ta'ala yang mentadbirkan alam ini sebagai pemilik alam, langit dan bumi di bawah milik Allah Ta'ala. Yang ketiga, al-asma was sifat, nama-nama Allah Ta'ala dan sifat-sifat Allah yang maha mulia. Nombor 2, takrir wahdatil jihah, nak menyatakan satu saja sumber datangnya kitab-kitab dari langit. Tanazzalat minas sama, semua kitab dari langit, turun dari langit, dari Allah Azza wa Jalla, yang dibawa oleh malaikat Jibril alaihissalam. Malaikat Jibril bawa turun. Yang ketiga, menyatakan bahawa manusia ini terbagi kepada 2, satu muhkamil Quran, ayat-ayat yang teguh, yang tidak ada sebarang kekeliruan, jelas dia punya hukum. Satu lagi dipanggil ayat mutasyabih. Ayat mutasyabih ni perlu kepada huraian ulama-ulama yang jelas, yang matang, yang mengkaji Al-Quran. Itu dipanggil ayat mutasyabih. Dalam Quran yang pelajar tulis ada ayat muhkam, ada ayat mutasyabih. 2. Yang ketiga, yang keempat, tahziru ahli kufri, memberi amaran kepada puak-puak kafir yang menentang Allah, menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kuasa mereka, kekuatan mereka, harta benda mereka tidak boleh lawan kuasa Allah Azza wa Jalla. Dan Allah nyatakan mereka semua yang menentang Allah, yang tak mau beriman, akan dibinasakan oleh Allah. Mereka rugi, mereka kecewa. Allah Ta'ala bawa bandingan sebagaimana berlaku pada Fir'aun dan kuncu-kuncunya yang telah dibinasakan oleh Allah Azza wa Jalla. Yang kelima, al-isyaratu ila ghazwati Badrin al-Kubra. Dalam ayat ini Allah Ta'ala sebut secebis daripada kisah peperangan Badar. Wa zikru tafasil, dan Allah Ta'ala detailkan apa yang berlaku dalam peperangan Uhud yang sangat menyayatkan hati, sehingga berdarah muka Nabi, patah gigi Nabi sallallahu alaihi wasallam, 70 orang sahabat gugur syahid lantaran mereka tidak ikut arahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang keenam, isyarat kepada sesiapa yang cintakan hawa nafsu, ahabbu syahwat an-nafsiyah, manusia ni suka kepada apa yang disukai oleh nafsu, suka kepada anak, isteri, barang-barang kemas, harta benda, pangkat kedudukan. Dan Allah nyatakan itu semua tipu daya belaka tu, ghurur, mata al-ghurur. Tapi yang baiknya apa yang disediakan oleh Allah Azza wa Jalla, nikmat syurga yang kekal abadi. 7. Bayanu ahammiyati dinil Islam, menyatakan kedudukan agama Islam, iaitulah agama yang diterima oleh Allah Azza wa Jalla, Tuhan tak terima yang lain. Yang ke-8, tafsil, perincian keadaan ahlul kitab dan mendedahkan tembelang jahat mereka dan juga perpecahan mereka dalam agama mereka, serta beberapa jenayah yang mereka lakukan. Di antara jenayah yang besar, mereka mendustakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian mereka bunuh para nabi,
dan orang-orang yang menyeru pada agama. Mereka tak mau jadikan Quran sebagai hakim. Dan juga kisah tuduhan jahat Ahlul Kitab Yahudi kepada Nabi Isa AS, bahkan mereka kufur terhadap Isa. Nabi SAW pernah mengajak Nasara Najran untuk bermubahalah. Apa dia mubahalah? Tunggu dalam ayat nanti insya-Allah. Dan Nabi kita SAW ajak mereka kepada kalimatin sawa, kepada kalimah tauhid. Dan mereka juga berdebat tentang kedudukan Nabi Ibrahim AS, dan banyak lagi lah isu-isu putar belik yang dimainkan oleh Ahlul Kitab yang dibantah dalam surah ini. InsyaAllah kita akan belajar satu persatu, ayat demi ayat, patah demi patah perkataan kalam Allah yang ada dalam surah Ali Imran. Yang kesembilan, at-tanbih, peringatan kepada akidah al-wala wal bara'. Al-wala, kepatuhan, dan bara', pelepah diri daripada kafir. Dan memberi amaran jangan ambil orang kafir sebagai ketua, jangan. Nak berkawan boleh, nak berketuakan mereka tidak boleh. Dia panggil, dan ambillah orang mukmin sebagai bitanah. Bitanah di mana? Kawan rapat. Jangan ambil orang lain. Yang ke-10, bayanu anna mahabbatullah, menyatakan bahawa cintakan Allah ada dalil, ada kesan. Siapa dia cinta Allah, maka dia akan cinta kepada Nabi SAW, dia akan ikut Nabi. Jadi apakah buah dia? Buah dia, kita sayang kepada orang yang taat kepada Allah dengan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Mana kalau sayang kepada Allah, kita sayang ke Nabi. Tanda sayang ke Nabi, ikut sunnah, bukan reka-reka cerita. Allahu Akbar. Ni masuk bulan Rajab ni, Masya Allah, senarai pendek, rekaan-rekaan ibadat yang dibuat cukup dahsyat. Senarai pendek. InsyaAllah kuliah maghrib nanti ana akan bawa tajuk Rajab, bulan mulia yang dicemari oleh hadis palsu dan rekaan ibadat. Bulan mulia tapi dikotori oleh pereka-pereka hadis palsu dalam ibadat. Jangan main. Jadi tanda kita cinta pada Allah, sayang ke Nabi. Sayang ke Nabi, ikut. Ni dak sayang ke Nabi, mari duk buat Nabi tak suruh. Itu di antara benda ajaib dalam dunia. Tanda sayang tapi tak, mengaku sayang tapi tak ikut. Logik tak logik? Kita kata itulah di antara keajaiban yang berlaku dalam dunia hari ini. Tanda mengaku sayang tapi tak ikut. Itulah dia kata benda pelik. Sebab itulah anak keluar satu risalah. Tuan-tuan ambillah risalah ini, bacalah, sebarkan risalah ini, dibagi secara percuma. 10 bukti tanda cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab kata, kalau orang kata orang kata dia sayang, kita minta bukti. Mana bukti awak sayang? Kalau suami cakap kepada bini, saya sayang awak, mana bukti awak sayang? Bui gelar sepenuh lengan tu. Baru sayang. Tapi sayang tak ada bukti. Sayang ke Nabi, amalan mereka sendiri. No, kita kata itu mengarut gitu. Yang ke-11, zikrul anbiya. Allah Ta'ala sebut beberapa orang Nabi dalam surah ini dan menyatakan tingginya martabat mereka. Allah Ta'ala pilih mereka, dan Allah Ta'ala khususkan cerita tentang kisah Maryam dan anaknya Isa alaihi wassalatu wassalam, dan kisah Nabi Zakaria dan anaknya Yahya alaihi wassalam. Yang ke-12, zikru majmu'atin minal adab tarbawiyah, menyebut beberapa adab-adab pendidikan tarbiyah kepada orang Islam, seperti pesanan supaya bertakwa, i'tisam bihablillah, berpegang dengan tali Allah yakni Quran, jauhi perpecahan dan perbalahan, ajak orang kepada yang baik, amar ma'ruf, galakkan infak, dan beberapa adab lain insya-Allah kita akan baca dalam surah ini. Yang ke-13,
zikru ba'dil ahkam syar'iyyah, menyebut beberapa hukum syarak seperti larangan riba, larangan mencuri harta ghanimah, harta kerajaan, dan juga bahaya tindakan keras ke atas golongan mana? Golongan yang tidak bayar zakat. 13 perkara isu besar yang disebut dalam surah Ali Imran yang kita akan baca ini insya-Allah. Yang terakhir, mukadimah kita tak banyak, kita ambil setakat ni ya. Yang terakhir iaitu munasabah, kaitan di antara surah Baqarah dengan surah Ali Imran. Nah, ini dipanggil ilmu munasabah, ilmu kaitan di antara dua surah, supaya kita nampak surah-surah Al-Quran ini mari daripada Allah, min mishkatin wahidah, daripada sumber yang sama. Daripada apa? Sumber yang sama. Jangan duduk dakwa kok sih, tak ada. Maka ada beberapa kaitan hubungan Baqarah dengan Ali Imran seperti berikut. Yang pertama, sikap manusia terhadap Quran. Isu yang pertama, sikap manusia terhadap Quran. Dalam surah Al-Baqarah, Allah Ta'ala sebut keadaan orang mukmin dan orang yang beriman. Orang mukmin beriman dengan Quran, orang kafir reject. Munafik main tarik tali. Dalam surah Ali Imran, Allah Ta'ala sebut az-za'ighin, orang yang celaru minda, keliru jiwa, duk cari dalam Quran ni ayat-ayat mutasyabih yang boleh melaga-lagakan umat Islam, yang boleh mengelirukan umat Islam, ibtigha al-fitnah, kerana nak timbulkan fitnah supaya kita balah. Ini di antara ayatnya, ayat mutasyabih. Allah Ta'ala sebut, Allah Ta'ala alal arsy istawa, berada di arsy. Dikata ayat ni mutasyabih. Siapa dia beriman dengan ayat ini secara zahir, maka orang ini dikira musyabbihah, mujassimah. Jadi mari orang beriman, dia kata kenapa pula Allah yang bagi tahu kita beriman. Maka datangnya ar-rasikhina fil ilmi, orang yang betul-betul mahir dalam ilmu, mereka mengatakan kullum min indi rabbina, semua ayat Quran mari daripada Allah, kita beriman sebagaimana Allah sebut, kita beriman sebagaimana Nabi ajar. Jadi ingat balik, orang kafir dalam surah Baqarah reject terus, munafik main-main. Dalam surah Al-Imran ada satu kumpulan, nama dia az-za'ighin. Za'ighin ni tengok dalam ayat yang ke ayat 7. Fa ammal ladzina fi qulubihim zaighun. Ini kumpulan yang ragu tentang, yang tak berani nak bertegas tentang apa yang Allah Ta'ala sebut, duk main. Kalau kita beriman juga, dia tuduh kita musyabbihah, orang yang menyama Allah dengan makhluk. Hayhat, macam mana kita menyama Allah Ta'ala? Allah Ta'ala sebut, awak kata kita menyamakan? Tak. Dua, isu yang kedua, aqdut tasyabuh, ada persamaan di antara penciptaan Adam dengan Nabi Isa alaihissalam dari sudut penciptaan luar biasa, dari sudut kejadian manusia luar biasa. Dalam surah Al-Baqarah Allah sebut Adam, khalaqahu min turab, Allah Ta'ala jadikan dia daripada tanah. Dalam surah Al-Imran Allah sebut tentang penciptaan Nabi Isa alaihissalam. Dua-dua pelik. Pelik tak pelik? Pelik lah. Adam datang daripada tak ada ayah, tak ada mak. Hawa ada ayah, tak ada mak. Isa ada ibu, tak ada ayah. Mau payah ke tak? Isa ada ibu, tak ada bapa. Hawa ada ayah, tak ada mak. Adam dua-dua tak ada. Kita tak ada belaka. Kau ada belaka? Ada belaka, alhamdulillah. Nah, itu dia panggil tasyabuh. Mana dua kaitan surah ni rapat. Yang ketiga,
ta'lim sighat ad-du'a fi khitam. Allah Ta'ala ajar cara berdoa di akhir dua surah. Di akhir dua surah. Dalam surah Al-Baqarah, doa yunasibu bad'iddin. Dalam surah Al-Baqarah, doa yang sesuai dengan perjalanan agama, yang menjadi asas kepada perundangan, iaitulah jangan berati kami ya Allah. Tengok ayat yang kita baca semalam, berapa kali Rabbana? Tengok di akhir surah Al-Baqarah, berapa kali Rabbana? Rabbana la tu'akhidna, Rabbana wala tahmil alaina, Rabbana wala tuhammilna, wa'fu anna waghfir lana warhamna. Jadi sesuai dengan perjalanan agama, jangan berati kami benda yang kami tak mampu. Allah kata qad fa'altu, aku dah setuju permohonan kamu. Di akhir surah Ali Imran, Allah Ta'ala doa bitasbit ala din. Kita minta Allah Ta'ala sabatkan kita di atas agama ini. Mana kita minta Allah Ta'ala beri kepada kita teguh di atas agama yang benar. Jangan lari, jangan tinggalkan agama, jangan lari daripada ini. Jadi maknanya qabul doa wa qabul doa Allah ilal iman, kita menerima Allah Ta'ala ajak kita supaya beriman dan mencari sawab akhirah. Tengok ni Allah Ta'ala kata apa? Ni. Tengok ayat 93 tu. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Ya Allah, kami dah dengar seruanmu, ajak kami beriman. Baru jadi doa. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Ya Allah, ampunkan kami, hapuskan kesalahan kami, hidup kami beriman sehingga mati kami di atas iman. Ini dipanggil doa tasbit. Doa kita nak mati dalam beriman. Kemudian ayat 94, Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika. Ya Allah, berilah pada kami janji yang kau janji melalui lidah Nabi. Nak beri syurga, nak beri baik. Wala tukhzina yaumal qiyamah. Jangan engkau hinakan kami pada hari kiamat. Innaka la tukhlimul mi'ad. Fastajaba lahum. Maka Allah Ta'ala perkenankan doa kita. Amin ya rabbal alamin. Ini menarik. Masya Allah, tabarakallah. Kemudian di akhir ayat Allah bagi kepada kita yang kelima, tulis. Yang kelima, isbatul falah lil mu'minin. Allah Ta'ala bawa mari kemenangan bagi orang mukmin. Kedua-dua orang mukmin menang. Tengok di akhir ayat 28 surah Al-Baqarah, anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Engkaulah ketua kami ya Allah, bantu kami untuk mengalahkan kaum kafir. Dalam surah Ali Imran, ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Hai orang beriman, sabar, lawan, tetapkan pendirian, takutlah kepada Allah Ta'ala supaya kamu la'allakum tuflihun, supaya kamu mendapat kemenangan. Allahu Akbar. Itu dia panggil kaitan di antara dua surah menarik. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kepada kita kepahaman yang baik. InsyaAllah kita berdoa kepada Allah SWT supaya Allah Ta'ala lapangkan dada kita, cerahkan hati kita untuk kita terus beriman dan beramal, mempelajari surah Ali Imran yang besar ini, 200 ayat. InsyaAllah kita akan baca sampai ke akhirnya. Kita akan beriman, beramal dengannya sampai kita mati di atas jalan yang mulia ini. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.